Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan agar program kesihatan mental secara saintifik dan kerohanian hendaklah diaktifkan melalui pendidikan secara berterusan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke sambutan Ilal Hijrah 1446. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan agar program kesihatan mental secara saintifik dan kerohanian hendaklah diaktifkan melalui pendidikan, terutama pendidikan agama dan dakwah secara berterusan. Tegas Baginda, inilah antara konsep hijrah iaitu untuk mengubah atau membaiki perkara-perkara negatif kepada positif kerana paksi amalan melalui penghijrahan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian dalam titah perutusan sempena Tahun Baru Hijrah 1446 yang disiarkan ke seluruh negara. Dalam titah, Baginda merafakkan rasa syukur kehadran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya jua negara dapat menyambut Ilal Hijrah 1446 dalam suasana aman yang diberkati. Beta berharap semoga tahun 1446 Hijrah ini akan memberikan semangat baru untuk kita menjalani kehidupan berbakti. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada harga untuk disebut, melainkan ianya membawa mesej pengajaran yang termahal dalam sejarah. Ia dilihat sebagai pembuka pintu rahmat bagi umat. Dengannya Islam mula bebas tersibar tanpa sekatan. Itulah keberkatan hijrah. Ia merupakan pembawa perubahan lebih bererti kepada kehidupan umat Islam khasnya dan kepada alam sejagat amnya. Konsep hijrah tidak hanya sekali berlaku, tetapi berterusan berlaku. Sebagaimana maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijrah itu tidak akan berhenti sehingga tertutupnya peluang taubat, dan peluang taubat pula tidak akan tertutup sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Titah Baginda menyentuh tema sambutan pada tahun ini yang berbunyi memelihara akal. Tema ini bagus kerana akal menentukan kesempurnaan hidup. Manakala akal sihat, maka sihatlah hidup. Dan manakala akal rosak, maka rosaklah hidup. Konsep memelihara akal
dapat dihubungkan dengan hukum pengharaman benda-benda yang memabukkan. Manusia manakala mabuk, bererti akalnya sedang bermasalah. Orang yang mabuk, sama ada mabuk kerana arak atau ganja atau dadah, semua itu menjadi alamat bahawa akal orang yang mabuk itu adalah rosak. Kerana itu, agama Islam sangat bertegas mengharamkan benda-benda yang memabukkan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menyebut tentang akal, ia juga berkaitan dengan mental. Pada akhir-akhir ini, kesihatan mental banyak diperkatakan. Maka sehubungan itu, usaha-usaha bersepadu kerajaan Beta dalam menangani isu-isu kesihatan mental yang semakin meningkat dan membimbangkan amatlah dialu-alukan. Beta difahamkan kira-kira seramai 11,000 orang lebih yang terdiri daripada kanak-kanak hingga dewasa adalah sedang menerima rawatan perkhidmatan psikiatri dan psikologi klinikal di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salehah. Berikutan isu kesihatan mental yang semakin membimbangkan itu, Baginda bertitah menekankan agar usaha-usaha yang sedia ada perlu dipertingkatkan lagi supaya isu tersebut dapat ditangani dengan lebih berkesan. Beta mahu program kesihatan mental secara saintifik dan kerohanian hendaklah diaktifkan melalui pendidikan, terutama pendidikan agama dan dakwah secara berterusan. Inilah antara konsep hijrah, iaitu untuk mengubah atau membaiki perkara-perkara negatif kepada positif. Di sinilah paksi amalan melalui penghijrahan. Maksud Beta, penghijrahan itu elok dilakukan secara bersama sebagai cara hidup untuk memperolehi perubahan terbaik dalam kehidupan. Akhirnya, Beta dan keluarga Beta dengan amat sukacita mengucapkan selamat menyambut Ilal Hijrah 1446 kepada seluruh lapisan masyarakat di negara ini, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua berupa keamanan, kesihatan, kesejahteraan dan kemakmuran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Negara Brunei Darussalam menyambut Ilal Hijrah 1446 dengan penuh kesyukuran dan ketakwaan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara lewat petang tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke sambutan Ilal Hijrah 1446. Sambutan berlangsung di Jamiah Seri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Berangkat samba paduka-paduka anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara,
Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Ilal Hijrah 1446 serta ahli-ahli jawatan kuasa yang tertinggi yang lain. Belum bertaubat daripadanya. Sambutan dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun Hijrah 1445 sebanyak 2 kali dipimpin oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Namun masih sahaja berlembut memberi peluang supaya kami bertaubat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tembakan meriam sebanyak 21 das dilepaskan sebagai menandakan kedatangan awal tahun Hijrah 1446. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar yang juga memimpin bacaan doa awal tahun Hijrah 1446 sebanyak 2 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Tuhan kami, Tuhan yang kekal abadi, sedia ada dan tiada permulaan. Kelebihan-Mu adalah maha besar dan rahmat-Mu yang sangat diharap-harapkan adalah maha melimpah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. 323 pegawai dan kaki tangan Kementerian Pendidikan termasuk tenaga pengajar di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi pagi tadi menerima pingat kerja lama PKL sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77. Majlis berlangsung di Dewan Bangkuan, bangunan Dewan Majlis Jabatan Majlis Mesyuarat. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Pengurnian pingat ini adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan kerja yang telah diberikan sepanjang perkhidmatan serta sebagai penyuntik semangat khususnya kepada warga kementerian tersebut untuk memberikan kualiti kerja yang bermutu tinggi dan mencapai prestasi cemerlang secara berterusan. Kumpulan kedua bagi program Mobility ASEAN Republik Korea ROK bagi latihan pendidikan teknikal dan vokasional TVET yang dikendalikan oleh Kolej Antarabangsa Micronet selama 3 bulan berakhir hari ini dengan majlis penyampaian sijil. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Pendidikan Teknikal Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, dalam ucap tamanya antara lain menyatakan dalam dunia yang saling berhubung ini, kerjasama adalah penting untuk kejayaan kerana ia menyatukan kepakaran, sumber dan perspektif. Juga hadir Tuan dan Terutama Kim Song Yun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara ini. Akan saya aplikasikan karena kebetulan saya di Indonesia juga sebagai fakultis, dan apa yang saya pelajari selama 3 bulan ini saya akan bagikan juga kepada siswa-siswa saya nanti ke depannya di Indonesia.
Ahli Jawatan Kuasa Ex-Imigresen Pengambilan 1988 semalam menganjurkan Majlis Pertemuan Muhibah Mantan Pegawai dan Kaki Tangan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK 2024 pemangkin. Majlis diadakan di sebuah hotel di Kuala. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan bin Begawan Pihin Seraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diselajurkan dengan pelancaran buku Sekelumit Ristaan, iaitu sebuah naskah kenangan ristaan yang berorientasikan aktiviti-aktiviti mantan pegawai imigresen dan kaki tangan JIPK. Buku tersebut disampaikan kepada Pihin Orang Kaya Putra Maharaja Datuk Peruka Wang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekerma Dewa Datuk Peruka Wang Haji Abdul Rahim, penaung pemangkin. Cara-cara penyembelihan menurut hukum syarak dikongsikan semasa bengkel penyembelihan secara Islam. Bengkel tersebut berakhir pagi tadi dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bengkel yang dianjurkan bersama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Jeffrey Bolkiah, Kampung Batung, Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara ini merupakan salah satu aktiviti untuk mengimarahkan masjid. Lapan pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A dan AS antara yang menerima anugerah pelajar cemerlang akademik. Dianjurkan oleh Pusat Tingkatan 6 Daerah Tutong, majlis berlangsung di sekolah berkenaan di Bukit Beruang. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga diselajurkan penyampaian sijil dan hadiah penghargaan kepada pelajar terbaik dalam program Privilege Guided Learning 2023, hadiah motivasi mentor dan menti terbaik serta mentor yang mencapai sekurang-kurangnya 4 jam pengajaran bagi program peer mentoring. Turut hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam diramal aktif bagi beberapa hari akan datang mulai hari ini sehingga 10 Julai. Hujan lebat dan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Keadaan laut pada amnya berombak di paras sedikit di bawah 1 meter. Terdapat risiko kejadian pokok tumbang dan tanah susur semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Banjir kilat juga boleh berlaku terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta kawasan berdekatan tebing sungai. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menyarankan orang ramai untuk mengambil langkah berwaspada akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Jalan susur Jalan Perdana Menteri menuju Jalan Menteri Besar pusing keliling Jabatan Perdana Menteri ditutup sementara sehingga 12 Julai ini bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan adalah bagi memberi ruang kepada pihak jastri melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan lanskap di dinding penahan berhampiran. Pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk menggunakan jalan lencongan melalui pusing keliling Jabatan Perdana Menteri dan diingatkan untuk sentiasa mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, separuh jalan selepas Jejambat Tunku hingga Jejambat Lebuh Raya Muara Tutong Hala Jerudong ditutup sementara sehingga 14 Julai 2024 pukul 10 malam hingga 5 pagi. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan longkang. Manakala separuh jalan di Lebuh Raya Tunku Hala Rimba akan ditutup sementara dari 9 hingga 11 Julai 2024 dari pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan jalan di Lebuh Raya berkenaan.
Sempena awal tahun Hijrah 1446, perkhidmatan kaunter di pejabat-pejabat pos akan ditutup pada hari Isnin 8 Julai 2024 dan akan beroperasi semula pada Selasa 9 Julai 2024. Jawatan Kuasa Tarikalan Keputeraan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 dengan kerjasama Jawatan Kuasa Kebangsaan menganjurkan perlawanan tarikalan peringkat kebangsaan. Diadakan selama 2 hari, perlawanan berlangsung di Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan. Pagi tadi diadakan perlawanan peringkat saringan kategori A, B dan C. Perlawanan peringkat akhir akan berlangsung esok bagi kategori A dan B. Sementara Johan dan Naib Johan kategori C akan dipertandingkan pada acara riadah berbasikal kebangsaan pada Ogos ini. Kejohanan Bola Keranjang UC 1000, pasukan LTY Foodstuff dan pasukan Uniku mengalahkan lawan masing-masing dalam perlawanan semalam di gelanggang Bola Keranjang BBA Batu Bersurat Gadung. LTY Foodstuff menewaskan TKT House 82-79. Dalam satu lagi perlawanan, pasukan Uniku mengalahkan Patriots 124-60. Pasukan Brunei DP MMRC meneruskan lagi saingan Liga Perdana Singapura semalam. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bishan itu, Brunei DP MMFC tewas 2-4 kepada Balestier Khalsa. Dengan keputusan itu, Brunei DP MMFC kekal menduduki tangga kelima Liga mengutip 7 mata, manakala Balestier Khalsa naik ke tangga ketiga dengan 11 mata.